Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizi Rosli, bersama rakan tugas saya, Hafizi Azaman, yang itu semangat mengibarkan jalur gemilang. Tahniah untuk Hafizi. Selamat Hari Kebangsaan kepada semuanya. Semalam kita menyambut Hari Kebangsaan, namun dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada isu-isu sebelum ini. Sebelum ini kami bawakan di awal pagi, membawakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan sebagainya, bagaimana sebenarnya penggiat industri seni terutamanya perfilman ini terkesan disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak daripada 18 Mac yang lalu. Jadi dengan arahan untuk tinggal di rumah dan juga hanya sektor ataupun industri yang berkepentingan sahaja dibenarkan beroperasi, semestinya industri perfilman ini sangat terkesan teruk. Namun dengan teknologi digital yang semakin berkembang dengan pesat dan walaupun terdapat arahan tinggal di rumah, ia menjadi pemudah cara sebenarnya untuk industri perfilman untuk tetap meneruskan penggambaran walaupun berdepan dengan PKP dan sebagainya, Fizi. Ya, betul. Dan telefilm yang dimasukkan adalah SMK Raya Dekat Jauh. Dan menariknya penggambaran telefilm ini dibuat secara jarak jauh dalam tempoh yang singkat menggunakan hanya telefon bimbit, Fizi. Dan ianya dirakam sendiri oleh pelakon-pelakonnya dengan pengisian yang sangat-sangat menarik. Dan di samping pembaharuan yang dijalankan ini, telefilm ini berjaya merangkul beberapa anugerah di Anugerah Content Asia dan ia sekaligus mengedepikan pesaing dari Taiwan dan juga beberapa negara yang lain. Dan untuk menceritakan mengenai bagaimana proses penggambaran, bagaimana tercetusnya ilham menginovasikan penggambaran ini, kita bersama siapa, Fizi? Kita akan bersama dengan pengarahnya adalah Syamil Osman di talian Skype pada ketika ini. Begitu juga dengan pelakonnya, Fikri Kiki. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya, Syamil dan juga Fikri. Waalaikumsalam. Okey, nampaknya mereka sudah pun bersedia dengan soalan-soalan daripada kita. Pertama sekali kami ingin ucapkan tahniah atas pengiktirafan yang telah pun diterima, yang telah mengharumkan nama negara kita dan juga mengangkat industri perfilman Malaysia ke mata dunia. Jadi boleh Syamil terangkan serba sedikit mengenai pengiktirafan itu. Mungkin penonton di luar sana ingin tahu serba sedikit kategori yang dibenangi, siapakah antara pesaing-pesaingnya. Jadi sebenarnya kategori yang SMK Raya Dekat Jauh menang dalam SMK Best dalam anugerah kategori Best Quarantine Themed Television Program. Saya rasa ada satu pesaing daripada negara Philippines kalau tak silap saya, yang mereka juga membuat penggambaran semasa lockdown di negara mereka lah. Maksudnya mereka terkurung di rumah juga. Dan so ada, sebab ada satu kategori yang sangat spesifik kan. So yang menjadi pencalonan akhir itu daripada dua negara lah, Malaysia dengan saya rasa Philippines kalau tak silap saya tak pasti sangat. Jadi ia adalah kategori barulah untuk dalam tempoh ataupun penggambaran yang melihat kepada tempoh kuarantin. Bagaimana? Ya. Memandangkan dah norma baru kan. So, kategori pun ada kategori baru. Okey, untuk Fikri, apabila dinobatkan sebagai pemenang anugerah ini, apa mungkin respon-respon awal daripada Fikri sendiri dan juga barisan pelakon yang lain? Adakah berpuas hati dengan hasil kerja ini dan kemenangan ini? Adakah ia membawa semangat baru, iktizam baru untuk mengurak langkah dengan lebih jauh lagi? Alhamdulillah bang, sebenarnya kami pun tak sangka sebenarnya kita boleh menang kategori Best Quarantine Team Program ni sebab tapi memang kami orang cakap kami bekerja keras untuk shoot cerita ni, telemovie ni dan sebagainya. Dan orang cakap pelbagai cabaran kami, pertama sekali kami nak kena sesuaikan diri kami dalam waktu PKP tu sendiri, dan kedua kami nak kena shoot ataupun shooting, kita kena shooting dalam satu norma baru, which is menggunakan teknologi-teknologi yang mengikut masa kini, orang cakap guna Skype, guna video call dan sebagainya. So bagi saya mungkin kami punya penat lelah untuk shoot cerita ni orang kata terbalas lah. Macam itulah. Mungkin agak mencabar sedikitlah dari segi untuk shoot dan sebagainya. Tapi kita nak tahu, Fikri ni umur berapa ni? Saya 16 tahun bang. Berapa tahun?
16. 16 tahun muda lagi. Dalam arti Dulu kata ni. Abang Hafizi ni dulu pelakon juga. Dia pelakon drama dulu. Pelakon harapan juga dulu tapi akhirnya masuk ke bidang televisyen, betul tak Hafizi? Ya, ke mana minat kita di situlah kita akan membawanya, betul tak Fikri? Okey, Fikri orang kata 16 tahun ni orang kata honeymoon je untuk sekolah menengah. So, nak tanya Fikri dan kawan-kawan yang lain jugalah kan. Bila sorang-sorang di depan kamera itu tak banyak perkara sebenarnya boleh dibuat. Fikri sendiri cakap terdapat banyak sekali batasan dan sebagainya kan. So, macam mana ada tak macam skill-skill baru yang perlu dipelajari untuk shoot filem kali ini? Skill baru. Bagi saya, shoot di face to face, maksudnya berdepan dengan orang yang betul, dengan shoot di dalam kamera, kita berkomunikasi dalam broadcast, bermaksud online dan sebagainya. Bagi saya mungkin agak berbeza sedikit sebab bila kita berdepan, kadang-kadang abang bayangkan, kadang-kadang kita shoot berdepan pun ada silapnya. Kadang-kadang director mungkin kita punya penyampaian agak kurang, energi agak kurang. Apatah lagi kita shoot dalam menggunakan kamera kan. So mungkin bagi saya tips untuk kami sendiri, seluruh pelakon-pelakon SMK untuk shoot cerita ni, tipsnya adalah untuk bagi 200%, bukanlah 100% yang kami biasa bagi di dalam set penggambaran sebelum PKP. Itu tips saya lah. Okey, baik. Dan Syamil sini, kalau kita melihat kepada konsep yang penggambaran secara atas talian, penggambaran secara dalam talian, kita lihat record and then mungkin ada proses-proses editing dan sebagainya. Kita nak tahu dari mana ilham ni dapat dan adakah ia sewaktu kuarantin ini merupakan inisiatif ataupun mungkin telah pun digunakan bagi penggiat-penggiat industri di luar sana juga? Pada masa tu memang tak ada banyak yang tengah buat penggambaran. Astro Ceria nak buat satu rancangan special khas untuk SMK untuk Hari Raya. Dan kita cubalah, ilham dia sebenarnya ada beberapa filem sebelum ni yang yang menggunakan teknik yang dia point of view screen komputer, screen laptop. So ada 2-3 filem yang sebelum ni menggunakan konsep tu. Jadi itu yang mengilhamkan saya dengan penulis Suzanne Ong untuk cuba, kalau kita nak buat something yang hanya boleh nampak dari point of view kamera telefon ke atau kamera laptop, apa kata kita ambil konsep yang sama macam tu maksudnya. So satu telemovie ni semuanya daripada pandangan skrin laptop ataupun skrin telefon. Syamil, kalau kita lihat penggambaran filem yang selalunya dia memerlukan set, kemudian kena banyak perkara yang perlu kita sediakan, tempat dan sebagainya, dan apabila ia dilakukan sekarang ini dalam talian sahaja, adakah itu dapat mengurangkan kos? Dan juga selepas ni Syamil mungkin nak menghasilkan filem, kita boleh buat separuh di set sebenar dan separuh lagi dalam talian, dan ini akan menjimatkan lagi kos. Dan kita melihat kepada masa-masa hadapan dalam usaha untuk menjimatkan kos. Saya tahu setiap perniagaan itu menjimatkan kos adalah perkara utama ataupun perkara pokok yang menjadi perhatian utama, dan juga untuk boost lagi dia punya keuntungan itu, ada cara-cara sebegini kita boleh adaptasi di masa-masa hadapan. Dia ada penjabatan kos, tapi pada masa yang sama ada dia sacrifice atau pengorbanan kepada quality lah, quality technical. Jadi saya secara peribadi tak recommend lah untuk cuba untuk buat sesuatu rancangan televisyen secara online. Sebab kita masih perlukan, so dari segi penataan seni, penataan lampu, semua itu agak kita terpaksa turunkan standard sebab kita terpaksa menggunakan khidmat pelakon untuk melakukan, untuk set up kamera. So diorang, pelakon SMK ni sedikit sebanyak belajar pasal lighting. Diorang ambil apa-apa lighting yang ada kat diorang, buat diorang, dan kita tolong diorang macam mana nak set up lighting. Tapi saya rasa bila kita buat rancangan TV, kita buat rancangan TV untuk cuba beri yang terbaik kepada penonton. Jadi kalau penjibatan kos tu merupakan satu prioriti utama, kita dah terpesong sikit daripada nak beri yang terbaik lah. Betul.
Okey, baik Fikri. Tadi Tuan Director dah beritahu anda semua boleh shoot sendiri, boleh buat lighting sendiri, mungkin make up ataupun mungkin kenakan baju semua sendiri. Jadi apa agaknya skill-skill lain yang Fikri sebagai pelakon boleh dapat melalui penggambaran alaf baru kita panggil ni? Dan kalau boleh saya tambah sedikit Fikri, okey nak tanya secara terus terang lah kan. Shoot secara sebelum ini lebih baik daripada shoot dalam talian ni atau macam mana pendapat pelakon tu sendiri? Ada macam kurang, orang kata kurang menghayati ke apa ke? Ada isu-isu yang timbul tak? Okey, Okey, baik. nampaknya. Mungkin ada masalah sedikit. Kita balik semula kepada Tuan Syamil. Director Syamil. Baik Syamil, kalau kita lihat kepada keupayaan pelakon-pelakon ini untuk deliver segala arahan daripada Syamil sendiri, bagaimana penerimaan mereka dan dalam masa yang singkat, difahamkan dalam masa 6 hari penggambaran ini semua, bagaimana mereka dapat mengadaptasi kepada penggambaran alaf baru ini? Saya rasa diorang dapat adaptasi kepada cara penggambaran ini agak cepat. Sebenarnya sebab kita akan pakai telefon kamera kan. Dan remaja zaman sekarang telefon tak pernah tinggal tangan. So penggunaan kamera semua saya rasa diorang lagi mahir daripada saya. So dari segi itu mereka dapat catch up learn agak pantas lah. So menggunakan kamera telefon, nak cuba framing, so diorang belajar dengan cepat. Cuma mungkin lighting itu yang kena slowly ajar diorang apa yang penting. Tapi so dia agak mencabar lah walaupun 6 hari sebab kita dah tahu yang kita tulis skrip untuk menampung penggambaran untuk 6 hari itu. Tapi dia agak intens jugalah setiap hari itu. Syamil, adakah Syamil melihat karya yang dihasilkan kali ini, adakah ia, kalau kata kita meneroka dengan lebih lagi, kita rancang dengan lebih teliti lagi. Tadi Syamil kata kos actually susah untuk kita nak kurangkan dan sebagainya. Ada tak kalau kata kita buat dengan teliti, buat dengan rancang dengan baik dan sebagainya, di masa-masa hadapan kaedah seperti ini boleh kita kembangkan lagi sebagai satu lagi peluburan baru dalam industri perfilman negara kita? Mungkin. Tapi saya rasa dia punya sacrifice atau compromise dari segi kualiti teknikal tu memang sesuatu yang kalau kita boleh atasi masalah kualiti teknikal tu mungkin boleh lah, tapi kita tak boleh orang kata discount the essentialness of pekerja-pekerja filem daripada department pendataan seni dengan daripada technical, cameraman, audio. Jadi jikalau apa yang kita belajar, jikalau kita masuk pada PKP lagi sekali, alhamdulillah kita ada cara untuk teruskan berkarya, teruskan menjana pendapatan lah. Tapi dalam masa yang sama akan menghadapi masalah lah untuk kameraman, untuk kru-kru produksi semua, sebab mereka juga terlibat secara langsung dalam perfilman ini. Dan ada tak macam saranan daripada Fikri sendiri melihat kepada rakan-rakan yang tidak dapat meneruskan, tidak dapat mencari orang kata peluang pekerjaan lah kan, tidak dapat projek dan sebagainya, itu adalah antara perkara-perkara yang terkesan ketika PKP. Ada saranan daripada Fikri, ada idea-idea baru daripada Fikri sebagai seorang pengarah filem, ada perkara-perkara lain yang boleh dilakukan oleh kru-kru produksi, kameraman dan sebagainya untuk mereka mencari mungkin skill-skill baru dan sebagainya? Saya kan Syamil. Okey. Untuk pekerja filem, mungkin skill dari segi bagaimana untuk
belajar bagaimana untuk menggunakan kamera telefon dan connection kepada, sebab kita banyak pakai internet kan. Saya ada juga terlibat dalam penggambaran lain yang semasa PKP, dan penggambaran kita ada seorang DOP, ada seorang audio person yang juga bekerja sebagai remote. So kita hantar equipment semua kepada pelakon, dan pelakon tu diberi satu macam kertas untuk crash course macam audio 101 or lighting 101. Dan agaknya, dan ada macam-macam software yang kita boleh gunakan untuk control setting kamera tu secara offline, secara remote. So mungkin itu satu skill yang pekerja filem boleh tambah kalau kita menghadapi PKP sekali lagi atau situasi yang melibatkan kita terpaksa kurung di rumah, kita masih boleh bekerja. Kalau kita ada skill untuk macam mana untuk menggunakan kamera telefon, belajar software yang boleh control setting di kamera telefon secara remote, benda-benda macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama, kita ingin melihat pendekatan ataupun penggambaran secara dalam talian ini merupakan option saja sekiranya mungkin ada PKP lagi ataupun mungkin ada perintah-perintah untuk kita terus kekal di rumah. Jadi dalam masa yang sama, untuk kita mendapatkan kualiti yang sebagaimana sebelum ini, masih lagi memerlukan mungkin pekerjaan-pekerjaan daripada kameraman semua. Betul tak Fikri? Ya? Baik, untuk itu kita akan berehat dulu seketika. Banyak lagi kita yang bincangkan mengenai perkara ini. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Anda masih menonton Awni Pagi dan kita bersama dengan dua orang individu yang mana iaitu Syamil Othman, pengarah, dan juga Fikri Kiki, pelakon yang telah memenangi Content Asian untuk kategori filem SMK Raya Dekat dan juga Jauh, yang telah pun diangkat dan juga dinobatkan dalam sebagai pemenang dalam filem itu, dalam pertandingan itu. Dan kita nak melihat kepada Fikri pula. Fikri, kalau tadi saya banyak tanya kepada Syamil sampai kata tersasul nama nama tersasul, tertukar-tukar pula tadi. Okey Fikri, saya nak lihat kepada anda, seorang pelakon yang baru berusia 16 tahun tapi melihat kepada karier lakonan, dan juga ketika mana PKP sekarang ni, Fikri, banyak orang yang sekarang kehilangan pekerjaan. Kalau kita lihat ratusan ribu angkanya kalau itu di Malaysia saja. Di dunia pun mengalami perkara yang sama juga. Tapi Fikri sebagai seorang individu cilik dan juga seorang remaja belia yang kita nak juga dapatkan pandangan dan juga dapatkan sudut ataupun sudut ke arah belia itu sendiri. Apa perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh belia untuk melihat kepada isu kurangnya skill-skill untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain? Fikri sendiri sudah pasti mengalami perkara yang sama juga apabila filem-filem tidak dapat di shoot, tidak dapat ni, dan mengurangkan sedikit sebanyak income Fikri sendiri. Jadi apa perkara-perkara lain yang mungkin sekarang ini bukan saja Fikri tapi kawan-kawan Fikri juga alami perkara yang sama? Bagaimana untuk boost kembali income-income itu dan mendapat semula jejak kehidupan anda tu Fikri? Bagi saya sebenarnya saya, sebab saya antara pelakon kanak-kanak yang ada di Malaysia, tapi sebenarnya banyak lagi sebenarnya, dan kami pun sebenarnya orang kata fight untuk role tertentu, apa tu orang cakap, watak-watak tertentu. Jadi bagi saya sekarang ni dengan kemudahan yang ada, kita bukan lagi hidup di zaman batu kan. Pak kata ayah saya, kau bukan lagi hidup kat zaman batu. So sekarang ni pekerjaan di online juga banyak membantu sebenarnya. Which is like live streaming, yang game, siapa yang memang minat game tapi boleh jani income daripada main game sendiri, live streaming dan sebagainya. So, banyak sebenarnya ads dan yang boleh buat duit bagi saya lah. Sebab banyaklah sebenarnya sekarang ni FB sendiri boleh buat duit, YouTube yang kita tahu, dan banyak lagi aplikasi online yang boleh menjana pendapatan bagi saya lah. Kalau kita bercakap mengenai membuat pendapatan ataupun menjana pendapatan melalui platform secara atas talian ni,
perlukan konten-konten yang menarik. Saya tengok dalam filem ini sendiri pun pelakon-pelakon semua pandai menari, semua ada TikTok semua. Jadi bagaimana agaknya memastikan konten-konten itu dapat dimanfaat, dapat digunakan atau dapat menghiburkan orang ramai semua. Bagaimana konten yang dipilih sebenarnya? Dan kalau kita tengok dalam telemovie, saya perlu bagi kredit ni kepada director dan penulis skrip untuk telemovie SMK Raya Dekat Jauh, sebab mereka lah yang membentuk konten itu sendiri. Dan kami hanyalah penggerak konten tu. Kami hanyalah membuat apa yang mereka suruh kami buat. So mereka adalah pekarya yang baik. So saya patut berterima kasih dekat Abang Syamil dan seluruh tim produksi dalam menjayakan SMK Raya Dekat Jauh. Dan bagi saya konten tu dia datang semula jadi dan daripada kreativiti seseorang tu sendiri. Macam saya, kalau saya macam dalam SMK Raya Dekat Jauh, kalau saya ada idea dan mungkin kawan-kawan saya ada idea, kami akan bentang kepada director dan kita akan tunggulah cue daripada director, macam director kata okey tu okey. So kalau okey maksudnya kita boleh proceed lah idea tu. Jadi kita pelakon bukan saja hanya perlu membaca skrip dan menghafal dan menghayatinya, malah kita orang juga perlu mencurahkan kreativiti kami untuk memberi penonton semua faham betapa bukan mudah untuk jadi seorang pelakon ni sebenarnya. Mungkin di mata orang mudah kan, tapi bagi saya bukan mudah lah. Bukan mudah. Betul tu, bukan mudah untuk semua perkara, terutamanya apabila kita nak melaksanakan langkah pertama tu sudah pasti ya bukan mudah, dan langkah-langkah seterusnya insya-Allah senang. Okey, baiklah Syamil, mungkin harapan Syamil lah untuk selepas telefilm SMK Raya Dekat Jauh ni diangkat sebagai pemenang, mungkin ada lagi projek-projek baru yang Syamil ingin laksanakan di masa hadapan. Apa projek-projek dan juga perancangan masa hadapan? Pada masa sekarang saya terlibat dalam persiapan untuk lagi satu rancangan kanak-kanak, dan saya berharap semua penonton di luar sana itu teruskan untuk menonton SMK lah. Musim 2 ni yang tertunda sebab MCO ni akhirnya dapat disambung penggambaran selepas semasa PKP pemulihan ni. Dan apa yang menarik, musim 2 ni semua syuting dijalankan mengikut prosedur SOP. Musim 2 SMK ni. Jadi agak menarik untuk melihat bagaimana pengarah lain yang nama dia Andrew Chu, dia lah pengarah series SMK. Dan Red Communication telah buat satu production yang mengikut SOP di belakang kamera dan di depan kamera. Sebab kita memaparkan watak-watak budak sekolah kan di kawasan sekolah. Jadi kita dapat melihat bagaimana diorang melaksanakan SOP di sekolah. Itu telah diterap dalam jalan cerita. So SMK Season 2 bermula 7 Oktober. Oh, menarik sekali ya. Dalam masa kita menghiburkan kanak-kanak ni, dalam pada itu juga kita mengajar mereka mengenai SOP. Satu penekanan yang kita harus berikan tumpuan, dan kita nak lihat juga dari segi sambutan telefilm ini dan juga bagaimana agaknya perancangan pada masa hadapan. Kita ingin melihat kepada dari segi kita memberikan message yang menarik kepada kanak-kanak tumpuannya, dan juga bagaimana kita ingin boostkan lagi industri perfilman ini, iaitu melibatkan kepada pelakon-pelakon cilik ini. Sorry, apa soalannya? Soalannya kita ingin melihat bagaimana agaknya mesej yang ingin disampaikan kepada kanak-kanak ini. Kita tahu kita buat telefilm ni bukan saja kita ingin memberi mereka hiburan dan juga untuk ditatapi oleh kanak-kanak ni, tapi dalam masa itu kita menyampaikan mesej kepada mereka. Jadi apa perancangan seterusnya melihat kepada idea mesej ini? Perancangan sebenarnya sebab kita dah melakukan penggambaran. Sekarang kita dalam proses pasca produksi, dalam proses editing. Musim kedua tu akan keluar bulan 10 ni lah. Jadi dari segi perancangan, semua penggambaran yang dilakukan sekarang ni semua melibatkan SOP PKP. Jadi untuk musim kedua ni SMK memang sebagai hiburan juga yang saya mention tadi, dia ada juga memaparkan kepentingan untuk mengikut SOP di kawasan sekolah lah. Dan bagaimana mengikuti norma baru.
Okey, alright Fikri, kita tak banyak masa Fikri, tapi last untuk Fikri, apa mungkin mesej ataupun harapan yang ingin Fikri sampaikan? Okay, saya mewakili semua pelakon SMK dan seluruh produksi yang menjayakan SMK dari dekat jauh ingin memberi sepatah dua kata untuk adik-adik kat luar sana. Patuh SOP, itu paling penting. Dan walaupun kita dalam di norma baru, belajar kita tetap perlu belajar tingkatkan prestasi walaupun dalam keadaan yang mungkin agak susah untuk kanak-kanak ataupun murid-murid macam saya untuk menyesuaikan diri. Jadi pesanan daripada kami semua adalah patuhi SOP dan belajar rajin-rajin dan keep on supporting SMK. Alright? Alright, okay, thank you. Terima kasih banyak Fikri dan juga Syamil, seorang pelakon, seorang lagi pengarah yang berbakat besar dalam industri perfilman tanah air negara. Dan kita harapkan kalau ada peluang jenguk-jenguklah sama dekat Astro ni. Walaupun kami tak boleh berlakon sebagai pelajar. Okey, dan kepada ibu bapa di luar sana, kalau nak pastikan anak anda memahami apa itu SOP, apa itu norma baru, kehidupan norma baru semua, anda boleh saksikan filem ini akan dikeluarkan nanti. Dan untuk itu, Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Jam Jatra.